Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ni kita dapat menyambung lagi kuliah kita. Itu tajuk pada malam ni muka surat 34. Sifat Allah adalah azali sebagaimana zatnya. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Wa kana Allah ta'ala khaliqan qabla an yakhluqa wa raziqan qabla an yarzuqa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun bersifat sebagai pencipta sebelum dia mencipta, dan bersifat pemberi rezeki sebelum memberi rezeki lagi. Jadi kita telah belajar di awal-awal lagi bahawa wujud Allah SWT itu adalah wujud azali lagi, ataupun yang disebutkan oleh ulama qadim bila tidak. Allah SWT sedia kala tidak ada permulaan baginya, sebab huwal awwal, kerana dialah yang pertama. Jadi Allah SWT sebagaimana dia zat dia itu azali qadim, maka begitu juga sifat-sifat dia ni pun qadim azali juga. Kerana apa? Kerana bila sesuatu diri itu dia ada sifat, maka itu adalah kesempurnaan. Orang yang banyak sifat ni tanda dia sempurna. Dia seorang pemurah, seorang yang pemaaf, seorang yang macam-macam, pandaga tu pandaga ni. Jadi sifat-sifat tadi menunjukkan kepada sempurna, molek, comel. Seperti mana kalau orang tu banyak nama, banyak gelar, itu menunjukkan kepada dia hebat. Kalau akademik ni, dia ustaz lagi, doktor lagi, ustaz, doktor, profesor. Jadi itu semua nama-nama, gelar-gelar. Begitu juga kalau orang tu disifatkan macam-macam, pandaga tu pandaga ni. Jadi sifat itu adalah satu nilai tambah, adalah satu kesempurnaan atas pada diri itu. Jadi sifat menunjukkan kepada sempurna. Jadi kalau kita tengok pada manusia ni, sifat-sifat tu dia ada bila? Dia tidak mari selalu, lepas daripada dia beranak tu ada lalu. Adanya dia sifat sebagai bayi. Dia lelaki ataupun perempuan. Dua tu je sifat dia. Lepas pada tu bila dia sekolah ke apa semua, pandaga tu pandaga ni, maka ada lah sifat dia tu. Jadi sebelum ada sifat tadi, oleh kerana sifat tanda kesempurnaan, sebelum ada sifat berarti kekurangan. Jadi apa yang kita nak sampaikan di sini, bila Allah SWT dia maha sempurna, maha terpuji, maha kaya, sebagaimana zat dia tu sebagaimana zat dia tu bersifat qadim azali, maka begitu juga sifat-sifat dia. Kalau kata sifat dia disebutkan di sini, sifat sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sifat tu baru ada setelah daripada tak ada. Itu menunjukkan pada waktu tak ada sifat, dia lagu mana? Kurang. Jadi bila kurang, itu adalah tanda makhluk menyerupai makhluk. Dan Allah SWT subhanallah, Maha suci Allah SWT daripada segala bentuk kekurangan,
dan juga Allah Ta'ala maha suci daripada menyerupai mana-mana makhluk. Jadi bila begitu, sebagaimana zat Allah Ta'ala itu bersifat qadim, sempurna, maka begitu juga sifat-sifat dia tu bersifat qadim. Dia tak boleh baru ada tu. Kalau baru ada maknanya sebelum pada tu tak ada. Bila sebelum pada tu tak ada, ketika diri itu tanpa sifat, itu makna kekurangan. Contoh manusia kita ni, nak boleh kau pandai bawa kereta, lama mana? Katalah budak-budak nak boleh pandai bawa basikal, gatis basikal, berapa kali rebah, berapa kali nalah lutut ke apa semua. Jadi dia kena berusaha. Dalam bahasa tauhid dia panggil istikmal. Seorang tu kena berusaha untuk sempurna. Sedangkan Allah SWT sempurna dia ni, mana sempurna azali. Sebab itulah kita kata sifatul kamal, kamaliyah, sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Tidak kata istikmal. Istikmal ni maknanya kena berusaha, kena mencari, kena memperlengkapkan diri. Sedangkan Allah SWT oleh kerana dia ni Khaliq, dia Rabb, dia Tuhan semesta alam, maka dia sempurna sejak daripada azali lagi. Jadi Allah SWT telah pun bersifat sebagai pencipta sebelum dia mencipta. Cuma mari persoalan kepada kita, macam mana Allah SWT ni dia bersifat sebagai pencipta, sedangkan makhluk tu benda baru. Benda baru ada. Jadi ada makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, kira-kiranya pada kita faham ada makhluk tu lah baru Allah SWT bersifat dengan sifat mencipta. Jadi ulama mengatakan bahawa tidak semestinya ada makhluk tu baru ada sifat. Cumanya ada makhluk tu barulah terzahir sifat tu. Jadi sifat ada. Bila dia mencipta, kemudian ada makhluk, barulah sifat tu terzahir. Jadi ada dah, sifat tu ada dah. Sifat tu ada dah. Kalau dalam istilah manusia ni, mau mudah kita nak faham, iaitu manusia ni dia ada potensi. Dia ada potensi. Jadi tapi potensi ada pada manusia ni, salahiyah, kemampuan dia tu, dia kena berusaha, kena mencari, kena ada latihan, kena apa bau tubik. Jadi manusia ni kalau makhluk dia kena ada perbuatan tu, barulah orang panggil bersifat dengan perbuatan tu. Kalau kata sifat pemurah, dia kena terbukti berapa kali bahawa dia memberi tanpa berkira. Tak ada orang minta, dia sudah bagi dah. Tu baru kata pemurah. Kalau dia tidak pernah memberi, jadi orang nak kata pemurah macam mana? Itu makhluk. Allah SWT ni tidak. Sifat dia tu memang ada, cuma bila makhluk tu ada baru terzahir sifat. Dia panggil tajalli. Sifat tu nampak baru ketika ada makhluk. Jadi kalau kita tak faham lagi, kita boleh buat contoh ginilah. Lagu mana sifat ada tapi tak nampak sifat. Perempuan muda, dia akhir balik, mari bulan, dia mandi nak bulan, dah lepas daripada suci bulan dia tu, haid dia tu, dia mandi. Jadi mandi tu buat apa? Mana mandi bersih. Sebab apa dia mari kotor? Dia mari pusingan haid dia tu. Sebab ada telur yang dikeluarkan oleh dia setiap bulan. Kalau tu bit telur tu dia ada potensi untuk menjadi ibu. Kalau dia nikah, kena gaya, boleh anak. Tapi tak ternyata lagi. Daripada dia umur 12, 13, 14, umur 20 baru nikah. Baru nampak dia tu sebagai ibu. Maknanya gapo-gapo ni kita boleh terima bahawa bersifat tu memang ada dah, cuma tak terzahir. Jadi masing-masing daripada perempuan ni, bila dia ada kitaran haid dia, mana itu ibu, dia mampu menjadi ibu.
Sebab itulah ahli hikmah kata, sebab apa perempuan tu dia mandi junub, mandi setiap kali dia suci daripada haid, mana dia seolah-olah dia bersyukur pada Allah SWT. Allah SWT ciptakan dia tu dalam keadaan sempurna. Bulan-bulan mari kita hari ni tanda dia berpotensi untuk menjadi ibu. Jadi dia kena bersyukur. Keluar telur, bila telur tu tidak disenyawakan, maka akan berlakulah haid. Itu dari segi sains. Dari segi hikmah dia, itu dia bersyukur kepada Allah SWT, dia diciptakan dalam keadaan sempurna untuk menjadi ibu. Seperti mana Hawa dulu. Untuk nenek kita dulu. Itu syukur. Jadi dia sebagai dia nak jadi ibu tu tak nampak lagi. Dia kena nikah dulu. Kena gaya dulu baru jadi ibu. Tapi sebelum tu ada dah potensi. Sikit-sikit nampak. Main masuk lah, main dah. Anak patung tu. Dia nampak dah sikit-sikit tu. Ada nampak tanda-tanda dah. Cuma terzahir betul-betul lagu tu lah. Jadi kalau kita nak faham sifat Allah SWT, kalau kita rasa muskil dalam nak memahami sifat Allah Ta'ala, lagu mana kat Tuhan pencipta tapi tak ada mencipta lagi. Lebih kurang lagu tu lah cara nak faham. Jadi benda tu tidak bercanggah dengan akal. Jadi Allah Ta'ala memang bersifat dengan sifat mencipta, sifat memberi rezeki, walaupun tak ada makhluk lagi. Walaupun langit bumi tak ada lagi, walaupun tak ada makhluk yang nak diberikan rezeki lagi, walaupun tak ada rezeki itu lagi. Allah SWT sudah bersifat dengan sifat mencipta dan sifat memberi rezeki. Jadi kita boleh tengok dalam nota 83 tu, Allah bersifat dengan sifat mencipta sebelum adanya ciptaannya. Sebelum ada makhluk, dia sudah bersifat lagu tu. Ini semuanya menegaskan bahawa sifat-sifat Allah itu azali atau qadim, sebagaimana zatnya. Nombor 84 tu. Allah bersifat dengan sifat memberi rezeki sebelum sampainya rezeki kepada makhluknya. Sebelum rezeki itu ada, sebelum adanya makhluk hak nak terima rezeki itu ada dah. Sebab apa? Sebab kalau kita faham dalam masalah takdir dulu, dah gapo-gapo hak ada lah ni hak telah ada, hak ada sekarang ni, akan ada nanti, semuanya itu telah tercatat dah. Ada dah. Ayat-ayat yang Allah SWT sebut tentang semua makhluk ni ada dah. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami setiap sesuatu ni kami cipta dengan ada takdir. Hak besar, hak kecil semua mustatar, telah dicatat, telah ditulis, ada dah. Jadi bila kita ingat balik masalah kita belajar tentang qada dan qadar tu, sifat Allah Taala apa? Sifat dia Allah Taala ilmu. Ilmu. Dia tahu belaka. Sifat dia iradat. Dia berkehendak. Bila dia berkehendak mestilah dia tahu. Lepas tu gapo-gapo hak dia nak ni akan terjadi. Fa'alul lima yurid. Allah Taala dia boleh buat apa-apa hak dia nak. Jadi bila begitu hak dia nak mencipta, dia nak memberi rezeki. Jadi semua tu telah ada dah. Sifat tu telah ada dah. Sebab itulah kalau dalam bab mencipta ni, dan kalau kata sifat mencipta ni, dia mesti ada kaitan dengan sifat tahu. Kalau kata sifat mencipta, dia mesti ada sifat tahu. Automatik. Seperti mana sifat tahu tu dia mesti iradat. Allah Ta'ala berkehendak. Jadi benda yang kita nak ni mestilah kita tahu. Kita nak pergi supermarket, dah. Pergi buat apa? Nak pergi, lepas tu nak beli apa? Tak tahu. Orang tak kecek lah tu. Sebab dia kalau kita kehendak nak pergi satu tempat, mesti ada benda yang kita nak buat. Mesti kita tahu. Supaya kita kata nak buat rumah, dah. Bila kita tak pandai buat rumah, kita kena minta orang yang tahu.
Jadi kita ada kehendak buat rumah tapi tak pandang. Kita bergantung kepada orang. Jadi Allah Ta'ala yang maha sempurna, bila dia mencipta mestilah dia ada ilmu, dia berkehendak. Sebab itulah dalam surah Al-Mulk tu kita baca ala ya'lamu man khalaq. Ala ya'lamu man khalaq. Ketahuilah bahawa yang mencipta tu memang dia mengetahui. Jadi Allah Ta'ala mencipta ni, kalau kata perbuatan mencipta tu baru ada, di sebalik mencipta tu dia mesti ada ilmu. Jadi ilmu tu kita maklum dah sifat qadim, sifat zatiyah, sifat zatiyah. Iradat, begitu juga iradat sifat zatiyah. Jadi dalam pembahagian kita belajar dulu, sifat Allah Ta'ala ni ada dua. Sifat zatiyah. Sifat zatiyah ni sifat yang tidak terpisah daripada Allah Ta'ala. Mendengar, melihat, berkata-kata, hidup, itulah sifat sifat apa? Qadim, baqa', mukhalafatul lil hawadis, gapo semua tu orang belajar sifat 20 dia bila tu. Itu panggil sifat zatiyah. Sifat yang kita tak boleh kata lawan dia. Sifat tak boleh terpisah daripada Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak kata Allah Ta'ala tak dengar. Tak boleh kita nak kata Allah Ta'ala tak tahu. Tak boleh kita nak kata Allah Ta'ala tidak melihat. Tak boleh. Adapun sifat mencipta ni, begitu juga sifat memberi rezeki ni dia panggil sifat fi'liyah. Sifat perbuatan. Sifat perbuatan. Sifat perbuatan ni dia bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala bila-bila dia nak. Atau orang-orang hak dia nak. Dia nak mencipta orang ni bila? Dia tak boleh mencipta sekarang. Orang ni dia nak memberi rezeki. Orang ni dia tak boleh beri rezeki. Jadi sifat fi'liyah ni sifat hak boleh kita kata Allah Ta'ala, kita boleh sebut hak lawan dia. Allah Ta'ala memberi rezeki, Allah Ta'ala tidak memberi rezeki. Allah Ta'ala meluahkan rezeki, Allah Ta'ala menyempitkan rezeki. Allah Ta'ala menghidupkan, Allah Ta'ala mematikan. Tapi Allah Ta'ala mati tak boleh. Kita kena kata Allah Ta'ala hidup, mustahil mati. Itu panggil sifat zatiyah, sifat diri, tidak boleh terpisah. Adapun sifat perbuatan ni dia apa? Sifat yang kita boleh sebut lawan dia. Kita boleh sebut lawan dia. Memberi rezeki, tidak memberi rezeki. Mencipta, tidak mencipta. Yang ni kalau Allah, pada ketika Allah SWT mencipta langit dan bumi, pada waktu tu Allah Ta'ala katalah baru selesai mencipta langit dan bumi. Pada waktu tu manusia tak ada lagi. Tak ada lagi. Tapi dia bersifat mencipta dah. Walaupun kita boleh kata waktu tu Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi, dan pada waktu tu juga Allah Ta'ala tidak mencipta langit dan bumi lagi. Kita boleh sebut lawan dia. Itu panggil sifat sifat fi'liyah. Kita waktu tu kita apa, bincang panjang juga dah dulu tu kan. Jadi kesimpulan di sini, oleh kerana sifat ni tanda kepada kesempurnaan zat, maka dia sama-sama qadim, sama-sama azali, sama seperti zat Allah Ta'ala. Begitu juga dia tidak akan hilang, baqa', dia kena kekal juga. Seperti mana zat tu kekal, baqa', maka begitu juga sifat-sifat Allah Ta'ala ni dia kekal juga. Tidak hilang, tidak jadi berkurangnya, tidak. Habis itu berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala ni. Kemudian tajuk satu lagi, melihat Allah di akhirat. Melihat Allah Ta'ala di akhirat. Di antara benda kita sebagai ahli sunnah wal jamaah kena i'tiqad, iaitu Allah SWT dapat dilihat di akhirat. Qala al-imam wallahu ta'ala yura fil akhirati wa yarahu al-mu'minun wa hum fil jannah bi'ayuni ru'usihim bila tashbihin wala kayfiyah wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah.
Allah SWT dapat dilihat di akhirat. Mana bila kata di akhirat, atas dunia lagu mana? Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab apa? Dunia ni bukan tempat dia. Jadi Allah Ta'ala dilihat di akhirat tu ada atas dasar apa? Atas dasar, paling mudah kita faham, sebagai nikmat yang paling besar sekali. Sebagai pahala. Jadi bapa Allah Ta'ala tidak dapat dilihat di atas dunia ni? Supaya pahala lah. Bidadari, segala nikmat-nikmat yang ada di syurga tu tak boleh nak letak atas dunia ni. Kalau tidak apa? Dia tak jadi. Dunia ni darul ibtila, tempat ujian. Tak adalah iman bi ghaib tu. Jadi kena nampak kena takut kepada Allah SWT dalam keadaan kita tak nampak. Dalam keadaan tidak nampak, barulah dikatakan ujian. Jadi kalau atas dunia ni kita tengok dah Allah Ta'ala, maka dia tak jadi ujian. Sebab apa? Sebab bila dapat lihat Allah Ta'ala, habislah taklif, tanggungjawab dosa pahala halal haram tu, dia kira tak ada ujian tu. Begitu juga melihat Allah SWT ni adalah satu nikmat yang besar. Kalau sudah dilihat dah, sudah dapat dah nikmat, maka nak cadang apa di syurga. Seperti mana pahala-pahala yang lain tidak ditunjukkan kepada kita atas dunia ni. Sebab tak sesuai. Tak sesuai. Tak sesuai tu, nikmat tu sendiri tak sesuai nak ada atas dunia ni. Begitu juga kita ni sendiri tak dapat, tak ada, kita kata, persediaan untuk mengecapi nikmat tersebut. Kalau kata nasi mandi kambing, tak sedap tak. Lepas tu budak umur 3 bulan kita nak suap, kita ayat ke dia, sedap ni sedap, tak boleh, tak sesuai. Kalau orang hak kopi tak, espresso, dia sedap espresso kau gapo kau. Kau budak umur 3 tahun. Pahal lepas, tak ada nikmat. Maknanya manusia tu sendiri atas dunia dilihat kepada tahap-tahap umur tu ada nikmat-nikmat dia sesuai dia terima. Dah. Seperti mana orang tua lah. Orang tua. Masa muda kak, habis benda makan sedap kau tu sedap belaka. Dah. Bila tua tak boleh pergi dah. Tak boleh terima. Tengok tak boleh dah. Maknanya manusia lagu tu. Maknanya dia tu sendiri sama ada belum ada persediaan untuk dapat nikmat, sesuatu nikmat atas dunia tu sendiri, ataupun sudah tidak ada dah persediaan, tak sesuai dah. Jadi Allah SWT dapat dilihat di akhirat. Mana kita orang beriman ni dapat lihat Allah Ta'ala di akhirat. Dan orang-orang beriman dapat melihat Allah SWT sedang mereka berada dalam syurga. Maknanya ketika duduk dalam syurga dapat lihat Allah Ta'ala. Dengan mata kepala mereka boleh tengok sungguh. Bila tasbih tak boleh kita kena kata serupa gotu, serupa gotu tak boleh. Sebab apa? Sebab tak boleh kita nak gambar ke atas dunia ni, kita tak boleh nak sebut kaifiat sifat Allah Ta'ala, kaifiat zat dia, kita tak boleh fikir. Cuma kita boleh kata Allah SWT mensabitkan dalam Al-Quran. Nabi SAW menyebut dalam hadis-hadis dia tu berkenaan Allah Ta'ala tu, kalau ada terbayar serupa seperti makhluk, itu kita kena pakai, kita kena etikad Allah SWT ni laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sepertinya. Jadi kalau dia sebut tu ada nampak serupa dengan makhluk, Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Kalau dia sebut tu layak dengan keagungan dia. Jadi dapat melihat Allah Ta'ala tanpa tasbih, tanpa kaifiat. Tak boleh nak ayat. Tidak dapat kita nak memberitahu lagu mana. Cara lihat. Cara lihat. Cuma Nabi SAW menyebut, innakum satarawna rabbakum. La tudammuna fi ru'yatih. Kamu pasti akan dapat melihat Tuhan kamu itu pada hari kiamat.
La tudammuna fi ru'yati, dalam keadaan kamu tidak, ada dua makna. Makna yang pertama, dalam keadaan kamu tidak berhimpit-himpit nak tengok. Kama tarau ila apa? Badr. Seperti mana kamu dapat melihat bulan purnama. Jadi bulan purnama atas tu dah. Kita ramai-ramai ada ni tak payah nak berbu-bu nak tengok. Sebab duduk atas nampak. Kalau kita dengar ceramah ceramah 10,000 orang ada. Kita duduk sini, stage duduk depan tu tak nampak kita. Jadi kita terhalang. Kita nak teruk juga biar boleh duduk depan. Tu panggil la tudamuna fi ru'yatik. Satu lagi makna, dalam keadaan kamu dapat lihat terang tu, seperti mana kamu dapat lihat bulan purnama, itu tak ada awal. Tak ada awal yang menutupi bulan purnama tu, memang terang kamu dapat lihat. Jadi Nabi sebut lagu tu. Pasti kamu dapat lihat Allah SWT dalam keadaan terang sekali. Tanpa ada jarak di antara dia dan makhluknya. Itu penegasan akidah oleh Imam Abu Hanifah. Dalam nota 85 tu kata Imam Tahawi. Imam Tahawi ni imam dalam mazhab Imam Abu Hanifah juga. Ulama hadis yang besar dalam mazhab Hanafi. Kata Imam Tahawi, melihat Allah Taala pada hari kiamat ni bagi ahli syurga adalah benar tanpa meliputi. Tanpa meliputi ni mana bukan kata kita dapat tengok Allah SWT ni dengan mencakupi. Tak mampu kita. Dan tanpa kaifiat seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari kiamat itu, pada hari akhirat itu, muka orang-orang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Muka orang beriman yang percaya kepada Allah, percaya adanya hari akhirat, beriman dengan Al-Quran ni, mereka berseri-seri melihat kepada Allah SWT. Jadi ila rabbiha nazir, mana dapat tengok pada Allah Ta'ala. Maksud ru'yah adalah mengikut apa yang dikehendaki Allah. Maksud dapat lihat ni kena pakai Allah Ta'ala nak lagu mana. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala nak lagu ni, sebab kita tak ada pengetahuan itu. Cuma kita tahunya apa yang diberitahu oleh Allah SWT mengikut kehendak dia, mengikut ilmunya. Setiap hadis sahih daripada Rasulullah SAW berhubung perkara ini adalah mengikut apa yang dikehendaki oleh baginda, dan kita tidak masuk dalam perkara ini dengan mentakwilkan. Maknanya kita tidak cuba nebing, nak takwil, nak pakai makna kita dengan kita kata hak lagu ni bukan maksud dia. Itu bahaya tu. Kata-kata wa zahiruha ghairu murad, itu bahaya dalam bab ni. Kalau kita kata zahir dia tu tidak dikehendaki dalam bab ayat-ayat sifat ke ayat-ayat Quran ni, bahaya juga tu. Cuma kita boleh kata zahir tu ada kemungkinan makna-makna gini. Lain sikit. Cara kita baca ayat-ayat ataupun nas-nas ni, kita tak boleh cepat kata zahir bukan Tuhan nak lagu ni. Tu bahaya tu. Sebab sahibul kalam adra bima fihi, Tuhan punya percakapan tu dia lebih mengetahui lagi hak bagi dia kecek. Jadi kita hak sebagai pentafsir ni takut-takut kita ni taujihul kalam bima la yarda sahibuhu. Kita ayat tu mengikut hak kita nak. Ia tidak dimaksudkan, tidak dipersetujui oleh Tuhan punya cerita. Seperti wartawan lah, wartawan ke? Dia percakapan tu menteri ayat guna dia oleh kerana dia wartawan bagi pihak parti lawan pada menteri, dia kena kot lain. Jadi kita tidak boleh cuba masuk, yakni mengharungi perkara ini dengan mentakwil menggunakan akal fikiran kita. Kita tak boleh kata mana boleh Tuhan guna gini, mana boleh Tuhan ada muka. Kalau muka suruh orang, Tuhan tak suruh orang. Tak boleh lagu tu. Mana mungkin Tuhan ada muka? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dia ada wajah. Lihat-lihat ni lihat wajah. Jadi kita tak boleh nak takwil mengikut akal fikiran kita.
Akal fikiran kita ni kena duduk, kena tunduk kepada nas. Dan bukan dengan memikirkan dengan hawa nafsu kita. Maknanya tinggal Quran, tinggal hadis-hadis Nabi, kita pakai kehendak kita. Sesungguhnya tidak selamat agama. Maknanya akidah kita ni, kepercayaan kita tidak akan selamat melainkan dengan menyerahkan tafsiran tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Di samping mengembalikan pengetahuan tentang perkara yang menjadi kesamaran kepada yang mengetahuinya. Jadi dalam masalah ni kita kena tengok tafsiran Nabi itu lagu mana. Lagu mana tafsiran Nabi, lagu mana yang ditafsirkan oleh sahabat. Sebab banyak riwayat-riwayat yang ditafsirkan oleh sahabat. Dia tentu sekali bila sahabat hurai benda-benda lagu ni dia mestilah bergantung kepada hadis Nabi. Cuma dia tak kata hadis Nabi. Dia dalam pengajian tafsir ke dalam pengajian hadis ni dia panggil majala li ra'yi fihi. Benda yang tidak dapat difikirkan oleh akal. Bila benda tu tidak dapat difikirkan oleh akal, disebutkan oleh sahabat, dan sahabat tidak kata ni Nabi kata, itu bererti sebenarnya huraian daripada Nabi. Tentu sekali. Sebab sahabat dia tak akan fikir dengan rakaat dia lagu ni. Dia tentu sekali dia berpandukan kepada huraian Nabi, cuma dia tak sebut Nabi kata. Sebab sikap sahabat ni nak kata Nabi kata, ketat. Merah muka, takut. Bumi mana aku nak duduk, langit mana aku nak berteduh kalau aku kata tentang Allah, tentang kalam Allah ni, kalau tidak mengikut kalau ikut hawa nafsu aku, pandangan aku, akal aku. Jadi bila ada satu benda tu disebutkan oleh sahabat, dalam keadaan benda tu tak boleh nak fikir, maka itu ulama kata pada hakikatnya kata-kata Nabi juga. Mauquf fi hukmil marfu' dipanggil tidak, walaupun tidak disandarkan kepada Nabi, tetapi hakikatnya hak Nabi juga. Sebab sahabat dia tidak mungkin dia fikir sendiri dalam bab ni. Jadi kita kena pakai mengikut yang disebut. Jadi kalau kata tengok Allah Ta'ala lagu mana, mengikut cara Allah Ta'ala kehendaki lah. Sebab apa? Sebab tak ada seorang pun boleh kata aku pernah lihat Allah. Tak ada pengalaman. Usul dapat lihat Allah Ta'ala, nampak bagi dalam kubur pun tak ada pengalaman siapa-siapa pun. Kawan tengok dah benda dalam kubur. Dia tengok dalam lubang, ada kala ada jeki, betul lah ada. Tapi ada ke hak tu, hak alam barzakh. Kalau jeki tu dah, tu alam dunia. Kalau ada ular gapo, ada jumpa ular dalam kubur tu hak dunia. Ada lagu mana tu wallahu alam lah. Tapi kalau ular akhirat, ular alam barzakh, alam kubur tu tu taklah. Tidak. Sebab apa? Sebab hak tu barang bisa lagi. Hak bahaya lagi. Itu berkenaan dengan dapat lihat Allah Ta'ala. Dia cuma ada golongan yang mengingkari Allah Ta'ala dapat dilihat ni, iaitu golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah yang mengingkari Allah Ta'ala ni dapat dilihat. Macam ayat ni dia takwil lah. Dia kata wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah ni, sebenarnya mereka tu bukan melihat tetapi menunggu. Nazirah tu dia kata dengan arti menunggu. Dia berseri-seri menunggu Tuhan. Bukan boleh kelih pun. Tunggu. Tapi ulama jawab, di sini tak boleh kita nak pakai makna menunggu. Nazirah dengan makna intazara, muntazirun, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada ila. Ila rabbiha nazirah, nazara ila mesti dengan makna tengok. Kalau nazara saja barulah dengan makna tunggu, ada dengan makna tunggu. Itu dari segi bahasa Arab. Lepas tu dari segi hujah akal pun, kalau kata orang mukmin ni dia dalam keadaan, dia dalam wajah dia tu dalam keadaan berseri-seri ketika tunggu Tuhan, tak apalah kita terima.
adik kita ni. Kita terima sebentar. Kalau kamu kata Allah Ta'ala ni tidak dapat dilihat, dah, orang mukmin orang berseri-seri wajah dia ni, dia sedang tunggu Tuhan. Jadi tunggu Tuhan, tunggu tujuan ke apa tujuan tunggu? Tujuan tunggu mestilah nak jumpa. Jumpa ni boleh kelih. Jadi kalau jumpa tak boleh kelih, tak puas hati. Tanya orang gawal. Dah. Ya tunai dah. Agi. Tunai ya tak tu. Gelisah. Dah. Jadi tentu sekali dapat dilihat ni dapat Allah SWT dapat dilihat ni adalah nikmat yang paling besar sekali. Sebab itulah Allah SWT sebut dalam surah Qaf tu, lahum fiha ma yasha'u lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka tu orang munib, orang yang sentiasa kembali kepada Allah SWT tu dapat masuk syurga. Dalam syurga tu dia dapat segala benda yang dia nak, dan di sisi kami ada tambahan. Ada tambahan tu apa? Segala macam nikmat Allah SWT nak builah. Tambahan tu dalam ayat lain Allah Taala kata lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang memperelokkan amal dia semasa atas dunia ni, dia mendapat husna, dapat syurga. Wa saddaqa bil husna, dia mendapat syurga kerana dia atas dunia membenarkan ada syurga. Wa ziyadah, ada tambahan. Jadi ulama tafsir kata ziyadah tu diganti, tambahan tu apa? Dapat lihat wajah Allah. Lepas tu bila kadang-kadang dia telajak berhujah kan, ginilah kata kawal ahli sunnah faham Allah Ta'ala dapat dilihat. Kawal yakin kawal dapat lihat Allah Ta'ala. Kawal nak bertemu dengan Allah Ta'ala, nak dapat lihat wajah Allah Ta'ala. Demo hak tak seterima Allah Ta'ala dapat dilihat tu, demo nak tengok Allah Ta'ala kau tidak. Jadi biar kalau demo kata demo tak dapat lihat, demo tak lihat. Rugi ni mak kita dapat lihat. Cuma tak lihat wujud gitulah. Tapi demo tu juga dah. Pupu Mu'tazilah kata dia ada ayat dia juga. Golongan Mu'tazilah ni hebat juga. Dia ada ayat Quran dia juga, dia pegang. Dia kata Allah Taala kata bila Nabi Musa minta dengan Allah SWT, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku tunjukkanlah engkau tu kepada aku nak tengok. Maka Allah Taala jawab qala lan tarani. Allah Taala kata kamu tidak akan dapat melihat aku. Tidak dapat melihat aku. Jadi puak Mu'tazilah kata bila Allah Taala menafikan dia dapat dilihat, maka dia tidak dapat dilihatlah. Tapi ahli sunnah kata tak. Maksud kamu tidak dapat lihat tu maknanya kamu selagi hidup atas dunia, selagi hidup kamu tak akan dapat lihat aku. Kena mati dulu. Baru dapat lihat Allah. Jadi Allah Ta'ala nafikan daripada Nabi Musa. Maknanya kalau bila Nabi Musa minta dengan Allah SWT nak tengok Allah Ta'ala atas dunia, maknanya Nabi Musa faham ada kemungkinan dia dapat lihat Allah SWT di atas dunia. Dah. Dan bila begitu tentu dia yakin Allah Ta'ala pasti dapat dilihat di akhirat. Cuma dia nak cepat, nak minta tengok atas dunia. Jadi hak dia minta tu benda yang munasabah. Kalau kata Allah Ta'ala tidak dapat dilihat sama sekali, maknanya mustahil Allah Ta'ala dapat dilihat. Bila begitu Nabi ni tak kira pula Nabi ni dia minta sesuatu yang mustahil, benda tak munasabah minta dengan Allah Ta'ala. Bila begitu kita faham hak mustahilnya dapat dilihat di dunia, hak akhirat tidak mustahil. Jadi kalau kata dunia akhirat mustahil minta, mustahil dapat dilihat, tentu atas dunia Nabi Musa tak minta. Jadi Nabi Musa ni bila kita kata tak mustahil tak mustahil Allah Ta'ala dapat dilihat tu, bila Nabi Musa minta mana benda tu munasabah dan apa Nabi Musa minta sangat nak tengok tu.
Sebab Nabi Musa ni dia kalimullah. Dia dapat berbicara dengan Allah SWT. Dia boleh bersoal jawab dengan Allah Ta'ala. Jadi bila duk kecek-kecek semua ni, adalah keinginan nak tengok. Sebab itulah dia gitu. Jadi memang munasabah lah, dapat dilihat Allah Ta'ala di syurga tu. Cuma atas dunia tidak, seperti kita sebut awal-awal tadi. Dunia ni bukan tempat dia. Bila sudah nampak Allah Ta'ala atas dunia ni, maka tidak ada lagi taklif, ujian. Sebagai seorang tu mestilah apa yang lemah, apa yang kurang tu daripada kelemahan hamba. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.